Selamat mengungkap adanya tempat ritual suaminya melakukan penggandaan uang. Tempat itu merupakan sebuah bangunan kecil yang berada di depan rumahnya. Saya boleh gandakan duit awak. Dengan bermodalkan certain amount, awak datang, daripada RM100, saya boleh gandakan menjadi RM500. Siapa percaya benda tu? Tapi benda ni berlaku guys di Indonesia, di mana aku rasa FYP tentang kes ini mungkin tak terlalu lambat untuk aku bahas atau borak dengan korang tentang kes Mbah Slamet yang tengah hangat diperkatakan di Indonesia. Kita akan go through, kita akan cerita, kita akan update, and ada update-update terkini yang kita dapat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan dulu apa kes Mbah Slamet ni. Let's roll it. Okey, suspek utama kita untuk kes kali ini Mbah Slamet. Kita kenal dululah dengan dia, okey. Nama sebenarnya Slamet Tohari dan dikenali sebagai Mbah Slamet. Slamet Tohari nama betul dia lah. Tahun ini dia berusia 45 tahun. Ini mungkin tak rasmi, mungkin bukan angka yang tepat, tapi itu yang dikeluarkan oleh pihak media. Dia tinggal di Desa Balun, Wanasaya, Banjarnegara, Indonesia. Susah sikit nak sebut, tapi dia senang cerita lah. Kau tak payah bayang panjang. Dia daerah antara Bandung dan Surabaya. Dia ni tinggal bersama dengan isterinya, iaitu Seneh. Correct me if I wrong lah. And pekerjaan semasa dia adalah dukun yang dikatakan mempunyai kebolehan untuk menggandakan wang dan rezeki kepada siapa-siapa yang datang untuk melanggani khidmat beliau. Dahsyat. Dan sejak bilakah Mbah Slamet ni officially digelar dukun? Okey, difahamkan yang dia ni dah mulakan kegiatan dia ni seusia tahun 2020. So kalau kata tahun ni mungkin dah 3 tahun macam tu lah. Atau mungkin dia dah buat lebih awal, tapi mungkin secara besar-besaran ataupun secara orang kenal pada tahun 2020. Macam aku cakap tadi lah, dia power bab menggandakan wang. Itu pasal orang cari dia. Okey, khidmat yang dia tawarkan bukan saja dekat orang-orang yang walk in. Biasa kan orang kampung ni kan kena datang, Assalamualaikum tok, saya ada hajat. Tak. Khidmat dia ni mula diwar-warkan ke social media bagi orang ramai tahu, dan kebanyakan customernya bukanlah daripada orang kampung tersebut. Kira dia ni FYP, dia ni viral. Tapi kalangan customer dia ni bukannya datang daripada orang kampung dia, tapi orang-orang luar daripada kampung dia. Okey, faham kat situ? Pada mulanya Mbah Slamet ni hanya menduduki satu rumah kecil, rumah bomoh standard lah kan. Tapi lepas beberapa tahun dia dah buat benda alah ni, itu ini. Tiba-tiba top dah ada banglo sebiji dah sebelah rumah dia. Kat situ dah pelik lah. Orang kampung tak heran lah sebenarnya dengan kemajuan, dengan apa yang dia ada. Sebab yelah, dia pun selain dia ni dukun, dia ni pun sebenarnya ada ladang sayur, and dia ada bisnes dalam bidang sayur ni lah kan. And customernya makin lama makin ramai. Tapi customer bukan sayur, customer dukun dia ni. And bisnes dukun dia semakin maju, sampailah satu ketika ini jatuhlah empire dukun si Mbah Slamet ni. Sebab apa? Orang baru tahu apa yang dia buat. Dia ni dia kata dengan orang, dia ni orang kata ngumbat-ngumbat macam tu kan, bagi-bagi duit, bantu-bantu lah dia kata. Tapi sebenarnya tidak. Ada satu customer ni yang membuatkan segalanya kantoi. Okay guys, dia bermula dengan seorang customer yang bernama Parianto, yang dikatakan berminat dengan khidmat Mbah Slamet yang disiarkan di social media pada tahun 2022. Social media ni mesti Facebook kan, tak ada benda lain. Okay, Parianto difahamkan sanggup datang ke Desa Balun walaupun dia ni dari Sukabumi, Jawa Barat tak silap acap, yang ambil masa dalam 2-3 jam lah kalau nak pergi kampung tu. Macam Melaka pergi KL lah lebih kurang. And Mbah Slamet ada tawarkan kepada Parianto ni, yang dia kata, saya boleh gandakan wang awak dari 40 juta rupiah simpanan awak tu, lebih kurang 11,000 kot duit sini, kepada 5 bilion rupiah bersamaan dengan 1.5 juta ringgit. Apa make sense ni? Daripada 11,000 jadi 1.5 juta. Kalau macam tu aku pun pergi. Tapi apa yang bestnya, selepas setahun si Parianto dilihat kali terakhir menemui si Mbah Slamet ni, dia langsung dah tak nampak dah. Faham tak?
Maksudnya 2022 mungkin dia jumpa Mbah Slamet ni, tapi sampai sekarang tak ada berita. Kata berita, duit pun hilang. Kalau duit dah tak ada, apatah lagi orang ni dah. Senang cerita dia ni kena scam lah. Tak ada apa-apa berita lah. Parianto ni jumpa dia last, kata nak ganda duit, dah bagi duit, dah last diam. Aku tak faham macam mana ada orang percaya dengan benda ni. Okey, yang jadikan cerita, pada 20 Mac 2023, Parianto ni ada datang ke rumah ataupun kampung si Mbah Slamet ni bersama dengan anaknya untuk menuntut duit seperti yang dijanjikan oleh dukun tersebut. Tapi masih lagi tak dapat duit dia. Dia tanyalah, where is my money? My money is not going anywhere. Dia tanya macam tu lah. Maknanya rundingan dia pada 20 Mac tu gagal. Habis ceritalah dia balik dengan tangan kosong. Tapi guys, pada 23 Mac, 3 hari selepas itu, sekali lagi, aku tak tahulah apa yang si Parianto ni fikir, tapi mungkin sebab duit lah, dia pergi sekali lagi guys untuk pergi jumpa dengan Mbah Slamet. Tapi kali ni dia pergi seorang. Dia pergi seorang, dia tak bawa anak dia lah. Tadi kan dia bawa anak dia kan. Tapi guys, perkara tersebut dimaklumkan oleh anak Parianto selepas dia difahamkan menerima mesej daripada ayahnya. Okey, anak Parianto ni dia kata dia dapat mesej yang bapa dia kata yang dia ni tengah dibawa ke hutan untuk melengkapkan satu ritual. Tapi dia macam rasa pelik dan juga takut pada waktu itu sebab selepas dia minum air yang dibagi oleh Mbah Slamet ni, dia rasa pening gila, dia rasa mengantuk gila. Dia kata macam tu. So dia pun macam takutlah kan, apa dia nak bawa aku sampai hutan, ritual apa semua, sebab tak ada kawan dan tak ada siapa-siapa yang ada dekat situ. So dia kata waktu tu dia dah bagi location lah dekat anak dia. Bapak dekat sini, korang kalau apa-apa jadi cari bapak dekat sini. Dia kata macam tu lah. So bila dia dah dapat pesanan itu ataupun pesanan itu sudah sampai ke anaknya, so senang cerita, pada 24 hari bulan 3 tu anak dia pergi buat report polis. Tapi lepas dia buat report polis apa semua, polis cakap dengan dia macam ni, kalau dia ni tak balik sampai hari Ahad, which is pada 26 hari bulan 3 ni, datang balik and kita terus buka paper. Dia kata macam tu. Takkan lah kan, takkan nak tunggu 2-3 hari kan. So maknanya benda ni dah jadi tergantung kat situ. Lokasi dah bagi, barang dah ada, suara voice dah ada, tapi tinggal tindakan daripada polis ni lah. So anak si Parianto ni geram, dia marah polis. Dia kata tak boleh tunggu, saya dah ada semua benda, saya nak benda jalan hari ni juga. So tak ada choice lah. Polis pun terus melakukan gerakan daripada balai dan terus pergi ke kampung Mbah Slamet ni dan berjaya menahan Mbah Slamet bersama pembantunya Budi Santoso dan didakwa atas kehilangan Parianto. Apa yang terberanjatnya, biasa suspek dia akan berdolak-dalik guys. Kan dia masuk, bukan saya, not me. Tapi Mbah Slamet ni gentle gila. Dia kata pada siasatan di balai tu, Mbah Slamet ni straight away mengaku bahawa dia telah pun membunuh lebih kurang 10 orang mangsa yang dikatakan kembali semula kepada dia untuk menuntut semula duit diorang. Kan, gentle gila. Dan dia juga mengakui yang sebenarnya dia tak boleh pun menggandakan wang-wang yang dia dapat ataupun apa yang customer ni nak kan. Dan melalui siasatan apa semua, dah itu ini, pihak polis mendapati ataupun daripada keterangan Mbah Slamet ni, dia kata first dia akan buat, dia bagi air yang dicampurkan dengan racun ikan ataupun racun potasium kot, tak silap aku. Nanti korang google lah apa benda racun potasium tu, and then dia biarkan je orang tu mengantuk, lama-lama meninggal. And yang paling, orang kata paling best kali fact dia, kesan daripada racun ikan ataupun racun potasium tu tadi, dia ambil masa sebenarnya 5 minit sahaja untuk melemahkan mangsa sekaligus mematikan mangsa yang minum air racun tu. Okey, ada satu bilik kecil yang berada di depan rumah dia juga sebenarnya adalah tempat untuk dia melakukan ritual. And setakat 5 April 2023, pihak polis telah pun menjumpai 13 rangka manusia berdekatan dengan ladang sayur. Ladang sayur siapa? Dia lah, senang cerita. Termasuklah rangka sepasang suami isteri dan yang ni aku tak sure, mungkin jasad Parianto. Sebab satu hari je kan, tak sempat dia nak jadikan dia sebagai rangka. So mayat itu masih lagi fresh, mayat itu masih lagi mayat yang belum hancur dan sebagainya lah. Maksudnya
Dia ada kat situ lagi lah, senang cerita. Tapi dia orang cakap mayat Prairanto ni masih lagi tidak dapat disahkan dan identiti mangsa-mangsa yang lain juga masih lagi dalam proses siasatan serta dirahsiakan. So aku tak tahu kenapa. Dan berdasarkan siasatan, kesemua mangsa yang dibunuh ini dikatakan tinggal jauh daripada Mbah Selamet. Maksudnya macam aku cakap tadi lah, dia orang bukan orang kampung dia orang pun. Semua orang jauh. Ada satu statement ni, dia orang kata yang Mbah Selamet ni, bini dia ni tak tinggal asing pun dengan dia. Sebab kalau nak katakan si Senih dia tak tahu apa-apa pun, yang Mbah Selamet ni jadi dukun ke, dia buat apa ke, setiap kali ada tetamu atau customer yang datang, yang hidang air dia. Pelik, takkan tak tahu apa-apa. Takkan lepas minum air belah dik. Takkan dalam air tu tak tahu ada apa, Tapi itulah, dia masih lagi dengan statement dia tu. Dia kata dia tak tahu apa-apa. Apa yang Mbah Senih ni buat. Mbah Senih pula, Mbah Selamat ni buat. Selamat. Okay, alright. And daripada video-video temu ramai si Senih ni, kita boleh nampak lah yang sebenarnya body language, cara mata, cara mulut, dia ni sesuatu sebenarnya kan. Tapi aku tak tahulah, bukan jiran aku pun kan. Aku rasa boleh jadi dia sebenarnya bantu je laki dia bab prosedur yang pertama masa buat air lah. Takkan semua benda Mbah Selamet nak buat kan. Bukan Senih je lah yang kat rumah tu. Sebenarnya pekerja Mbah Selamet pun dia kata dia tak tahu pun yang Mbah Selamet ni sebenarnya bunuh orang. Dia cuma buat marketing je, dia kata. Saya dekat dalam kerja dengan Mbah Selamet ni, saya promote je perkhidmatan dia dekat social media. Saya boost, saya buat story IG, saya boost content, boost ads, Facebook ads. Dia kata dia buat macam tu je lah. And ada fakta juga guys yang dia orang bagi tahu, ketika pencarian mangsa, ada seorang lelaki yang daripada Palembang jauh, yang percaya abang dia, which is Mulyadi, ialah merupakan salah seorang mangsa yang dibunuh oleh dukun ini. Kenapa dia bagi tahu macam tu? Sebab dia tahu yang abang dia ni pernah kontak, pernah PM tepi si Mbah Selamet ni bahagi orang kata itulah hikmat penggandaan wang ni. Mungkin dia dah terperdaya lah. Tapi family dia dah cakap dah, ini scam, ini tipu, jangan pergi. Tapi si Mulyadi ni degil. Dia pergi, sampai sekarang lah tak balik-balik, hilang, tak tahu. Tapi bila dah dicek yang rangka-rangka yang dijumpa tadi kan, pihak polis dah sahkan yang rangka Mulyadi tidak ditemui. Mana cerita dia, DNA dia orang tak ada match langsung. So mungkin ada daripada diorang ni sebenarnya berjaya lepas daripada Mbah Selamet ni. Mungkinlah dia lawan ke whatsoever kan. Atau mungkin mayat dia dah ditanam dekat tempat yang lain. Mungkin juga. Okay, alright. Dengan jumlah mangsa yang agak ramai, mungkin ada juga tempat lain yang dijadikan sebagai kubur. Dan mungkin juga Mbah Selamet ni dah lama dah buat kerja-kerja macam ni. For me lah, benda ni, kes ini masih lagi kita tak boleh nak searching too deep. Sebab polis pun, apa yang kita jumpa kat media pun semuanya first layer saja. Apa yang kita dapat, aku rasa semua konten pun lebih kurang saja kalau korang nak dengar. And what can I say, kalau benda ni mungkin akan ada lagi dekat mana-mana negara ataupun negara kita sendiri, tak payah percayalah. Tak ada benda yang datang bergolek, tak ada usaha yang macam mana, tak ada rezeki yang datang tanpa usaha. Macam tu lah senang cerita. Okay, yang malas-malas tu bangun. Kena sampai aku bawa Atoy datang sini tau, sound kau. Alright, so jangan cari jalan mudah, cari jalan yang bijak. Jangan terperdaya, risau nanti kita jadi rangka. Alright, kita jumpa di video akan datang guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. By the way, siapa yang belum mendapatkan box saya, boleh tekan link kat bawah. Ini apa? Dah habis ke? Belum lagi? Sikit lagi. Alamak, korang ni asyik tinggal sikit, habiskan lah. Promosi.